rumah kecil ini untuk Abah study tu. Di antara sebab-sebab yang Abah cakap tadi tu, apa sepatutnya individu perlu ada supaya peringkat awal tadi saya ada duit banyak ni. Kemudian sepatutnya mampu untuk buat bangunan saiz ini. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kita bersiaran semula, kita sambung bila Abah melihat video yang lepas, maknanya dari komen-komen tadi Abah melihat perlunya Abah jelaskan ilmu kontraktor tadi untuk semua orang. Kenapa kita perlu belajar ilmu kontraktor? Sebab setiap individu, terutama yang berumah tangga, berkeinginan untuk memiliki sebuah rumah sebagai kediaman. Dalam agama kita pun terutama pada suami, satu tuntutan untuk menyediakan rumah kediaman. Okey. Tetapi bila kita melihat fenomena hari ini, bila kita buat rumah, rumah siap, cantik, tak lama dia retak. Kemudian akhir-akhir ni pula ramai pula rumah yang terbengkalai. Maknanya duit dah keluarkan, tapi rumah tak siap. Seterusnya kos upah yang terlampau tinggi. Dan satu lagi, harga barang yang meningkat menyebabkan tak semua orang mampu untuk buat rumah. So, kalau misalnya Abah melihat itu yang Abah buat rumah kecil ini untuk Abah study tu. Di antara sebab-sebab yang Abah cakap tadi tu, apa sepatutnya individu perlu ada supaya peringkat awal tadi saya ada duit banyak ni. Kemudian sepatutnya mampu untuk buat bangunan saiz ini. Tapi bila pelaksanaan ramai yang gagal. Sebab ilmu kontraktor tidak ada. Tapi sebagai selingan, sebelum Abah teruskan perbicaraan kita ini, Abah nak sedikit pemberitahuan, maknanya kedai Nasnan Shop di Shopee buat sementara ni Abah tutup. Kenapa tutup? Bukan barangnya tak ada, tapi yang mengendalikannya tadi tu macam anak biasa yang mengendalikan tadi dia sambung belajar. So kalau Abah nak handle situ, tengok tu, takut tak tertengok. Takut tak tertengok menyebabkan yang berkeinginan produk tadi jadi marah. So andai kata yang pernah membeli dan ingin membeli lagi, terus WhatsApp kepada telefon Abah 013 290 2048. Okey. Baik, kita sambung kepada ilmu kontraktor. Bila kita nak buat satu rumah, apa yang perlu kita ada? Pertama sekali, plan rumah tadi tu. Plan rumah, okey? Plan rumah. Contoh kita nak buat macam mana? Katalah saiz yang macam Abah buat tadi 21 kali 21. Okey. So, di mana kedudukan bilik dia? Okey. Ini saiz 21. Satu kaki daripada panjang ini kepada penjuru. Okey. 21 kaki. Sini juga adalah 21 kaki. Okey. So, bila 21 kaki, bilik tadi tu, inilah kalau kita bagi dua. Kalau tak nak bagi dua, kita buat satu ni 10 kaki.
Dan satu lagi sini satu bilik lagi adalah 11 kaki. Alright. Okay, faham? Okay. So yang sini nanti barulah kita nak buat dia punya tandas. Tandas ni memadai 5 kaki. 5 kaki. Okey. Kemudian 6 kaki. Alright. Jadi keadaan macam tu. So dengan saiz 21 kaki kali 21 kaki, bila kita nampak pada plan tadi tu kan, dia nampak alat cenonetnya kecil gitu kan. Tapi rupanya bila kita dah buat, besar. Besar. So kalau design macam ni, sekarang ni kita nak belajar di mana kedudukan tiang. Rumah ni berapa tiangnya? Okay. Jadi sekarang ni berpandukan kepada plan tadi, plan dah ada. Bila plan dah ada tadi, ini bilik 1, ini bilik 2, ini tandas, kemudian ini dia punya hall, dan depan ini dia punya beranda, okey. So nak kira berapa tiangnya, takut nanti kalau kita tak tahu sebagai kontraktor tadi, kita tak tahu, kita bergantung kepada tukang saja, takut tukang tadi nak buat cepat, tiangnya tadi tak lengkap, tak cukup. Okey. Pertama, ini satu tiang. Tiang yang kedua, tiang yang ketiga, tiang yang keempat, tiang yang kelima, tiang yang keenam, tiang yang ketujuh, tiang yang ke-8. Di sini kalau beranda tadi, kalau desain yang ini, Abah letak, ini tiang yang ke-9. Tiang yang ke-9, dan di sini tiang yang ke-10. Maknanya ada 10 tiang. Ini dari plan tadi, kita dah tahu kan berapa jumlah tiang yang kita nak buat ni. Tujuannya tiang-tiang tadi untuk apa? Itu yang tiang-tiang ini adalah untuk penyambung antara satu sama lain bagi membentuk beam. Beam ini adalah tiang nanti akan bersambung kemari, begini ya. Dia antara tiang tadi akan bersambung. Okey. Kenapa? Sambungan ini untuk mengukuhkan bangunan tadi. Andai kata di penjuru tadi mendap, sebab dia terikat macam ni, bangunan tadi tidak akan ikut mendapan tanah. Okay. Dia bersambung. Alright. Macam ini. So apa itu beam? Macam mana nak buat beam? Itu kemudian. Sekarang ni tujuan kenapa jumlah tiang tadi perlu tahu. Alright? Okey. Sekarang ni bila kita apply-kan, maknanya design tadi, plan tadi itu untuk kita jadikan satu kawasan di tapak sebenar, so kita tandakan kawasan tadi tu. Dengan pacak kayu ke untuk tiang tadi. Alright? Selepas tu apa yang perlu kita buat? Cuba perhatikan, kalau perasan pembinaan tadi kan ada kayu 21 tadi yang dia orang palang di atas tu. Kayu 21 dipalang ke atas. Maksudnya gini. Tapak pembinaan, ini sebelum ada tiang ni. Dia orang pacak kayu 21 di luar daripada poin tiang tu. Agak-agak 2 kaki setengah atau 3 kaki tadi dipacak kayu untuk tanding. Ini dipanggil master frame. Master frame. Master frame.
Tujuannya tak bos? Okey, tujuannya master frame tadi, okey. Ini jarak daripada plan yang sebenar lebih kurang dalam 3 kaki tau. Tiang kemari 3 kaki atau 2 kaki setengah. Ini kemari pun 2 kaki atau 2 kaki setengah. Nanti Fauzan tunjukkan keadaan yang sebenar. Okay? Maknanya kayu 21 tadi tu terpacak di luar kotak. Okay? Okay. Tujuannya sebab poin tiang tadi tu, poin yang tiang tadi tu siapa yang nak korek? Kalau korek pakai manual lambat. Kita sewa je cash, backhoe. So dia orang korek tadi nanti gambar korek lubang tadi nanti highlightkan sekali. Bila dikorek lubang tadi tu, Abah nak cerita master frame dulu, right? So bila master frame ni ketinggiannya lebih kurang dalam 2 kaki setengah, jarak daripada tiang tadi 2 kaki setengah keliling, bila kita nak dapatkan balik poin tiang ketepatan tadi, itu yang tarik benang ke frame yang kemari. Okey, bila sekarang ni kita dah dapat poin dia, poin tiang tu di mana? Bila backhoe buat buat lubang, pastinya poin yang tepat tu hilang. Itu gunanya master frame tadi untuk tarik benang kemari. So walaupun hilang tanda awalnya tadi, bila ada master frame akan jumpa balik di mana center tiang tadi itu. Okey, faham? Okay, right. So maknanya kamu dah jadi asas untuk pembinaan tapak. Apa itu piling? Macam mana nak buat piling? Okey. Jadi setiap lubang tiang tadi, korek anggaran lebih kurang dalam katalah ini lubang tiang. Korek lebih kurang 2 kaki setengah ataupun backhoe tadi. Dia ada saiz yang lebih kurang dalam 2 kaki atau 2 kaki setengah tadi tu kan. Gunakan kelebaran mata backhoe tadi dengan kedalaman anggaran dalam 2 kaki setengah. Jadi kalau pandangan daripada tepi, ini permukaan tanah. Okey, ini lubang. Ini permukaan tanah. Lubangnya jadi macam ni. So, di mana center tiang tadi? Ini kayu ni. Bila dah siap lubang tadi, you cacatlah kayu. Kena betul-betul tengah. Iya. Di macam mana nak dapat tengah? Dah ada lubang tadi. Tadi gunakan master frame, tarik benang, di mana persimpangan tadi tu, di situlah. Okey, you cucuk. Sekarang ni, cuba imagine. Sekarang ni setiap lubang tiang tadi dah terkorek bukan? Bila dah terkorek, so kita nak pasang piling. Piling ni tujuannya permukaan tanah ni hanya bahagian kerak lebih kurang dalam sekaki atau sekaki setengah je yang keras. Bawah dia ni, terutama kawasan tanah liat tadi kan, bawah dia ni lembik. So di sinilah kawasan sinilah yang dipacak. Kalau dulu kita gunakan kayu pile, tapi sekarang ni
mungkin kayu tu dah mahal apa semua kan, dia orang gunakan tiang batu yang dah siap konkrit tu. Oh. Jadi kalau misalnya apa saiz rumah macam tadi memadai apa 5 batang pun dah memadai. Right? So lubang ni abah buatkan apa ya? Lubang yang dah dikorek tadi tu masukkan apa ni? Piling. Piling tadi kalau pakai kayu bakau lah. Kalau tak pakai tiang lah. So bila piling tadi, kalau 5 buat macam ni. Kalau lagi banyak lagi bagus. Lagi kukuh. So piling ni, kalau ikut gambaran tadi, piling tu ini kayu ni belum ada lah. Okey, abah lukiskan lagi. Dan abah lukiskan macam ni. Okey. Ini permukaan tanah. Okey. Ini lubang tiang. Kemudian bila kayu piling tu dah dimasukkan ke dalam lubang, maknanya kedudukan apa piling tadi tu di bawah permukaan ni. Di bawah permukaan ni. So, di sini akan timbul satu istilah yang dipanggil pile cap. Pile cap. Cap tu apa? Topi pile. Untuk apa? Maknanya sekarang ni untuk apa ni bebanan tadi tu, bila ada bebanan yang berat, maknanya dia serentak untuk setiap poin piling tadi tu menerima bebanan yang sekata. So nak buat pile cap tadi tu, curah simen yang ada batu, simen, pasir, batu, konkrit lah, ke atas ini. Okey. So tuangkan simen tadi tu. Tapi kalau nak tahu label kedudukan tadi tu supaya benda tu label sekata tau. Sebelum tuang konkrit tadi tu, cacak kayu di tengah-tengah lubang. Setiap lubang tiang. Setiap lubang tiang cacak kayu, mungkin kayu 21 ke apa semua kan, tak perlu panjang. Setakat apa sehingga paras apa permukaan tanah pun dah okey. Tujuannya untuk apa? Kita nak cari label biar sekata setiap lubang tiang. Maksudnya sekarang ni cuba cari dalam apa 10 lubang tiang tadi tu, mana lubang yang paling rendah. Di situ kita tandakan paras mana ketinggian untuk kita isi konkrit sebagai pile cap. Tandakan. Katalah di sini. Ini yang paling rendah lubangnya, maknanya kedudukan tanah tu paling rendah. Sini lubang ni contoh. Jadi ambil salur air, itu yang dipanggil untuk timbang air. Seragamkan tanda ni untuk setiap lubang. Abah ulang balik. Setiap lubang kan ada kayu untuk kita tandakan. Kemudian kita nak cari level supaya paras ketinggian tu sama, kita gunakan timbang air. Maknanya apa? Rasanya semua orang fahamlah timbang air tadi kan. Ambil dia punya, buat dia punya penanda untuk ni. So bila macam ni, tuang konkrit sehingga paras kayu yang kamu tanda. Setiap lubang. Okey. Bila semua dah terisi, maknanya dia ada proses konkrit tadi untuk keras. Biarkan lebih, kalau hari ini buat, esok baru boleh kita sambung.
So daripada situ bila dah keras, barulah di sini kedudukan yang sama tinggi tadi untuk naikkan tiang. Cuba tengok video video ni. Mudah-mudahan setakat ini ada yang faham. Kalau banyak-banyak nanti jadi pening. Tapi rasanya perlu. Sebelum kita masuk kepada buat BIM. Okey. Ada apa nak tanya? Tak ada. Tak ada, kita jumpa lagi. Bye.